Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, berjumpa lagi kita semua untuk bab 5 aplikasi teknologi, reka bentuk dan teknologi tingkatan 1, 5.1.2 yang kita dah bincang sebelum ni, komponen utama vertigasi, yang itu adalah bahagian pertama, yang hari ini kita nak sambung bahagian yang kedua pula. Sebab dia macam panjang sikit lah 5.1.2 ni, jadi kita pecah dua. Siapa yang belum menonton yang bahagian pertama, dia kena tengok dulu bahagian pertama. Okey. Bagi yang bahagian kedua ni, kita fokus kepada langkah-langkah pemasangan sistem vertigasi. Memandangkan kita ni dalam suasana pandemik nak buat amali pun kita tak boleh ke sekolah, kita tak boleh bersemuka. Saya akan cuba sedaya upaya bagi gambaran kepada anda supaya awak boleh faham macam manakah langkah-langkah penyediaan sistem vertigasi ni. Okey. Untuk langkah yang pertama kita kena buat lakaran ataupun kita kena sketch. Okey, seperti yang kita dah belajar bab 4 lakaran tu, jadi ilmu tu, skill tu akan kita gunakan bagi melakar sistem reka bentuk vertigasi kita sendiri. Untuk yang Raja 5.3 ni adalah lakaran reka bentuk sistem vertigasi contoh yang ada dalam buku teks. Jadi ini dia dah lakar dulu, dia dah bayangkan nak buat macam ni lah rupa dia. Ini adalah bentuk gegelang. Nanti kita akan bincangkan tentang bentuk-bentuk yang boleh kita gayakan nanti. Tapi ini adalah salah satu contoh lah yang telah dilakar untuk jadi panduan kepada kamu lah. Okey, langkah 1, kita kena membuat lakaran reka bentuk sistem vertigasi. Lakaran reka bentuk kena buat dulu. Ini adalah langkah yang pertama. Keyword dia lakaran reka bentuk. Okey, bagi langkah yang kedua, bila awak dah puas hati dengan awak punya lakaran tu, maknanya awak dah membuat timbang tara. Macam kita belajar bab 4 tu, kita dah kaji dia punya analisis elemen reka bentuk semua, kita dah puas hati. Mungkin kita dah buat 2-3 lakaran. Lepas tu kita dah tanya dengan pelanggan, kita buat borang penilaian pelanggan kan. Okey, kita dah puas hati, kita dah pilih design tu. Macam tadi tu design yang dah dipilih tau, reka bentuk yang dah dipilih. Okey, kita bila dah puas hati, dah ada ukuran semua, sekarang ni tugas kita ialah kita potongkan pipe poli tu. Okey, jadi untuk memotong pipe poli ni kita kena ukur mengikut ukuran yang kita kehendaki. Pastikan semua pipe poli dipotong mengikut ukuran yang tepat supaya penyambungan dapat dilakukan dengan mudah. Dia kalau tak tepat nanti awak dah pasang-pasang, terpanjang nak potong balik. Elok dia awak ukur semua, potong siap-siap. Maknanya kita dah siap potong semua. Jadi nanti dia punya bentuk tu sekata lah. Okey. Seperti yang dapat kita lihat dalam gambar ni, ada dua peralatan yang digunakan. Ada dua peralatan yang digunakan. Ni kita nak bincang sikit apa peralatan yang dipakai sebenarnya ni. Okey, alat yang digunakan untuk mengukur dan memotong pipe poli yang awak lihat tadi, yang pertama ialah kita gunakan pita pengukur ni untuk mengukur. Manakala pemotong pipe poli ni, ni antara bentuk yang ada lah di pasaran. Dia tak semestinya warna merah. Saya pernah jumpa warna biru, warna hitam, tapi fungsi dia sama. Dia senang je, nanti pipe poli tu masuk kat dalam ni. Tinggal nanti tangan kita akan grip dia punya handle ni. Kita pegang handle dia ni, kita kepit dia macam kita pakai gunting tu. Kita kepit dia macam pakai pelayar lah, lebih kurang. Ni tajam ni. Jadi pipe poli tu dia memang terus putus lah. Bagus ada pemotong pipe poli ni. Okey. Langkah yang ketiga, lepas kita dah siap potong semua, kita kena membuat lubang untuk nipple pada pipe tetia. Okey, nanti dah ada pipe tetia tu, kita nak sambungkan dengan tube micro tau. Maknanya nanti perjalanan daripada pipe tetia ke tube micro tu, kita nak kena buat lubang sebab nak pasang nipple. Nipple ni nanti fungsi dia nak sambungkan di antara pipe tetia dengan tube micro.
jarak antara satu lubang dengan lubang seterusnya ialah 30 hingga 45 cm. So mana dapat jarak ni? Jarak ni adalah jarak antara polybag. Okey, jarak antara polybag yang dicadangkan yang sesuai. Pastikan lubang yang ditebuk selari dan lurus supaya tiub mikro mudah disambung. Sebab tu kalau awak tengok pada gambar yang sebelah ni, okey, gambar yang ni, dia tebuk dekat atas garisan tu. Sebab pipe poly ni ada jalur kan, ada dia punya jalur dia ni. Jadi dia tebuk tu supaya semua sama je nanti. Jadi dia satu line lah tempat dia tebuk tu. Senang buat kerja. Okey, garisan yang terdapat pada pipe poly boleh jadikan panduan. Macam saya cakap tadi lah, dia tebuk atas garisan hijau ni supaya senang. Okey, apa nama alat yang digunakan ni? Ini adalah alat ni penebuk pipe poly. Kalau awak tengok, sebelah depan digunakan untuk menebuk lubang, sebelah belakang digunakan untuk memasukkan nipple. Okey. Ini salah satu contoh juga. Ini tadi macam kita kata belakang ni digunakan untuk masukkan nipple. Sebab nipple tu nanti awak nak pegang tolak dengan tangan, dengan jari sakit tau. Jadi nipple tu awak masuk kat belakang ni. Nanti awak akan tekan gunakan alat ni, tekan ke sana. Jadi awak tekan guna alat ni. Jadi jari awak tak sakit. Yang warna hitam ni pun sama fungsi dia, sama ni sama dengan warna biru ni. Yang ni dia punya tempat letak nipple ni sebelah sini kalau saya tak silap ni. Tapi yang biru ni yang biasa orang pakai lah. Yang ni siap ada dua lubang lagi, ikut kesesuaian awak lah, awak suka yang mana. Okey. Okey, langkah 4, menyediakan set penitis. Set penitis ni dia terdiri daripada 3 benda. Satu adalah nipple, kedua tiub mikro, dan ketiga penitis tu ataupun dripper tu. Masukkan nipple yang terdapat 2 alur pada satu daripada hujung tiub mikro. Mana dia? Ni gambar ni. Jadi dia masukkan nipple kat situ. Kalau awak tengok ni, dia tak pakai alat tadi pun. Pasal ini kita belum nak tebuk sebab tu dia tak pakai ni. Dia masukkan siap-siap. Sebab ini bukan dia tebuk lubang pada pipe tetia. Yang ni dia nak masukkan pada tiub mikro. Jadi yang hujung satu lagi ni dia sambungkan kepada penitis. Dia sambungkan pada penitis. Jadi nipple ni dia macam penyambung lah. Satu sambung dengan nipple, tiub mikro ke nipple. Satu lagi penitis masuk belah sini. Jadi macam ni nanti. Okey. Kemudian penyambungan pipe tetia pada set penitis. Set penitis apa? Yang tadi tu, yang kita buat 3 benda tu, nipple, tiub mikro dengan penitis tu, kita panggil dia sebagai set penitis. Okey, sekarang ni set penitis tu kita nak sambung dekat pipe poly kita yang pipe tetia ni tadi. Pipe tetia ni. Jadi nipple dimasukkan ke dalam lubang yang telah dibuat dengan menggunakan bahagian belakang alat penebuk. Inilah dia. Ni awak nampak ni, dia sebenarnya ni, ini adalah bahagian ni. Jadi dia tekan nipple tu cocok. Jadi dia tembus Pasal kita dah buat lubang kecil tadi kat sini. Jadi kita masukkan nipple ni, tekan, nanti dia akan masuk ke dalam sampai dia tembus ke dalam. Okey. Jadi yang tadi kita dah pasang, kita dah sambungkan set penitis dengan nipple dan ke pipe tetia. Sekarang ni kita nak sambungkan penyambungan pipe tetia kita dengan pipe sekunder. Penyambungan pipe tetia pada pipe sekunder boleh dilakukan dengan 2 cara. Dia kata ada 2 cara. Apa dia tu 2 cara tu? Satu dia, sekiranya anda mempunyai satu barisan tanaman dalam polybag, penyambungan menggunakan penyambung L diperlukan. Sebaliknya, penyambung T pula digunakan untuk penanaman 2 atau lebih barisan tanaman.
Okey. Macam ni, senang kata awak nak belok, pakailah penyambung L. Kalau awak nak buat dia cabang, pokok awak tu, tengok kepada rekaan awak, awak akan gunakan penyambung T. Sama ada nak gunakan L atau T ni bergantung kepada lakaran reka bentuk kamu. Dan langkah yang ketujuh, jangan lupa untuk memasang injap penahan pada paip utama. Sebabnya kalau kita tak pasang injap penahan ni nanti, okey, kita susah nak kawal aliran larutan baja ke sub pipe dan seterusnya ke penitis. Macam saya dah bincangkan masa bahagian 1, injap penahan ni kita gunakan untuk kunci. Katalah kita tak nak air baja tu masuk ke dalam kita punya pipe dan seterusnya ke kita punya tanaman, so kita boleh tutup sebenarnya. Tutup. Walaupun kita ada timer, mungkin kita nak buat penyelenggaraan, kita perlukan ada injap penahan ni lah, kena pasang juga. Okey, inilah rupa dia yang dah siap untuk bahagian ni, iaitu kita buat kemasan menggunakan penyambung L untuk membentuk sambungan paip 4 segi atau bentuk L mengikut tapak atau tanah tempat tanaman tersebut diletakkan. Penyambungan satu baris dibuat kerana ini merupakan projek mini sahaja. Okey, macam ni. Apa maksud penyambungan satu baris ni? Okey, dia nak buat ni satu baris je. Sebelah kanan ni satu baris, sebelah sini satu. Sebenarnya kita boleh buat dua, sebelah sini satu lagi. Ni boleh buat kiri kanan ni sebenarnya. Tapi sebab ni projek mini dia kata kan, projek mini. Ni kita boleh buat belah sini pula. Kita boleh buat dua baris sebenarnya. Dia oleh kerana ni projek mini, dia tak banyak pokok, dia ada 10 je, 10 polybag. Dia nak semua dekat dalam. Dia buat je lah ni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Itu maksud dia. Okey. Jadi tadi saya patah balik semula. Bukan. Okey, yang hujung tadi, penyambungan saluran air keluar ke pam air dengan tiub lutsina dan paip poli. Apa kata, sebelum memasukkan pam air ke dalam tangki nutrien, okey, sebelum memasukkan pam air ke dalam tangki nutrien, satu penyambungan dibuat pada bahagian saluran air keluar dengan menggunakan tiub lutsina. Ni dia tiub lutsinanya. Ni yang saya colorkan kuning ni, ni tiub lutsina ni. Tiub ini berfungsi untuk menyambungkan paip utama, iaitu paip poli awak, dengan pam air yang mempunyai saluran bersaiz besar. Lubang pam air ni besar, jadi nak sambung ni terus tak boleh. Jadi dia pakai satu penyambung transparent, penyambung tiub lutsina. Ini sebenarnya nanti dimasuk sini, nak masuk ke bahagian yang pam air ni susah pasal ni besar. Jadi dia pakai penyambung ni. Biasanya saya nampak kalau tak muat juga, susah nak masuk, dia akan bakar sikit. Jadi awak gunakan pemetik api, bakar sikit ujung ni. Dia jadi lembut sikit, jadi awak boleh tekan ni masuk ni. Yang penting kita tak nak dia bocor lah. Jadi kelebihan lutsina ni, selain daripada dia mudah lentur untuk masuk ke dalam bahagian yang besar, kita juga boleh nampak aliran air nanti. Kita boleh nampak air tu, pam ni berfungsi kan, kita boleh nampak air lalu. Saya suka juga guna lutsina ni, nampak kan. Okey, jadi langkah 10 ni kita dah tak kisah yang pasal tadi, yang pipe tu kita tinggalkan dulu. Langkah 10 ni sekarang kita fokus kepada tangki kita, tangki nutrien. Oleh kerana ni projek mini, jadi tangki nutrien yang digunakan adalah tangki jenis tong biru ni. Dia tak besar kan, sedang elok lah maknanya saiz tangki ni. Okey, masukkan pam air ke dalam tangki nutrien. Okey, ni pam air kita dah masukkan. Lepas tu dia cakap tutup tangki nutrien dengan penutup yang telah ditebuk dengan lubang. Awak kena tebuk dua lubang. Satu lubang untuk paip. Nampak ni? Ni saya ni adalah untuk paip. Okey, satu lagi lubang
Boleh juga kongsi lubang yang sama, tapi lubang tu kena besar sikit lah. Kalau awak nak smart, boleh juga buat 2 lubang. Sebab satu lagi adalah wayar elektrik. Sebab pump ni dia pakai elektrik, jadi awak kena pastikan wayar elektrik ni boleh keluar lah untuk cocok pada sumber kuasa soket. Jadi rupa dia beginilah. Jadi pipe tu dah masuk, wire pergi ke alat pengatur masa. Ni alat pengatur masa kita dah cocok pada soket kuasa bekalan elektrik kita. Sambungkan soket bekalan elektrik pada alat pengatur masa. Alat ini perlu diprogramkan mengikut jadual siraman yang diperlukan. Jadi bergantung pada tanaman awak nak jadual siraman yang bagaimana. Bekalan elektrik perlu disambungkan dari alat pengatur masa pada tangki nutrien untuk menggerakkan pump tersebut. Okey, itulah kisah dia. Jadi dia dah kan kemaskan bila awak dah tutup. Okey, ada lubang untuk pipe dengan power untuk bekalan elektrik. Jadi ada pelajar mungkin tanya kenapa nak kena ada penutup. Kalau tak ada penutup kan boleh, senang je. Sebenarnya kalau tak ada penutup kita takut ada benda asing masuk ke. Okey, kita tak nak lah. Untuk safety pun ya juga. Untuk memastikan tak ada benda lain masuk ke dalam sistem air baja kita. Kena tutup lah. Kalaupun kalau terbuka, kalau tempat panas kan tersejat lah baja tu. Rugi lah kan. Okey, itu langkah yang ke-11. Bagi langkah yang ke-12. Okey, panjang ni. Kita akan membuat penyambungan sistem pengairan pada tangki nutrien. Tadi awak dah buat sistem pengairan dia tadi, yang 4 segi tadi. Sekarang ni, yang ni pun kita dah siap. Kita nak sambungkan dia. Jadi, nak sambung ni kalau awak tengok dia nak kemas, sambungkan siku 90 darjah kat sini. Pipe ni, sambung kat sini pun siku 90 darjah. Ini kat sini ni, nampak ni. Ini kita punya tadi, injak penahan tadi. Okey, ni kita sambungkan. Kita cantumkan dua benda yang kita dah buat dia, kita cantumkan. Okey, so kat mana bahagian yang perlu penyambung T, kita pakai penyambung T lah. Yang mana perlu pakai siku 90 darjah, pakai siku 90 darjah. Okey, sebab ni size pipe dia besar sikit ni. Sebab tu kena pakai penyambung siku 90 darjah. Itu saja tau sebenarnya. Ini maknanya dah lengkap lah. Macam tu je sistem dia. So kalau awak ingat balik tadi, kita akan sambungkan dia daripada awal sampai akhir ada 12 langkah. Okey. Jadi kita boleh katakan sistem kita tadi dah siap untuk digunakan. Tapi kalau awak perasan, walaupun dia ada 12 langkah, kat situ dia tak mention lagi tentang penyediaan media tanaman dengan tanam pokok dia belum. Set penelitian semua dah siap dah. Jadi sekarang ni bila awak dah semai benih dah masuk ke benih pun dah sesuai 2 minggu dah bercambah, kita pindahkan anak pokok tu ke media tanaman kita, masukkan dalam polybag yang dah berisi kita punya media tanaman, sama ada kokopit ke. Kita dah siapkan, kita masukkan set penitis tadi, kita on saja plug. Jadi bekalan elektrik on, pump hidup. Jadi air baja akan melalui sistem kita tadi ke set penitis, keluar ke tanaman lah. Itu saja. Okey. Jadi selepas ni 5.1.3 kita akan cuba buat 12 langkah tadi tu. Pertama lakaran kan. Okey, kita akan pergi macam mana kita nak buat lakaran reka bentuk baharu sistem fertigasi kita sendiri. Okey, sehingga bertemu lagi, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Okey, terima kasih. Bye.